Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopas Channel. Apa yang sudah jadi, apa yang berlaku sahabat-sahabat semua. Hari ini kita mendengar perkabaran yang mengejutkan, ya, yang mana Daim dan juga istrinya melakukan tindakan yang mengejutkan, ya, berkaitan dengan peguam mereka. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, ya, perkembangan terkini isu berkaitan dengan Daim dan juga istri dan kekayaan beliau. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita membaca kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini yang melalui sumber Daim istri pecat pasukan peguamnya. Wah, apa yang berlaku sahabat semua? Ini agak-agak mengejutkan kita. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini, bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin dan juga istrinya Naimah Abdul Khalid telah menamatkan hikmat pasukan peguam yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan juga siasatan ISPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan Malaysia Kini bahwa penamatan hikmat itu dibuat 2 hari lalu atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Susulan itu, sumber berkata Daim dan juga istrinya akan melantik firma guaman baru untuk mewakili mereka. Sebelum ini pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam cara dan pasukan peguam yang diketuai Muhammad Yusuf Zainal Abidin yang juga merupakan bekas peguam cara negara. Turut mewakili mereka sebelum ini adalah peguam M. Puravalan, ya, Yunus Sarif dan juga Alex Tan. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam dengan Daim masih memiliki sijil guamannya. Oh, itu dia sahabat semua. Jadi pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan ISPRM. Wanita berusia 66 tahun itu telah boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100.000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua ISPRM Azam Baki berkata, Daim juga telah pun dibenarkan ya keluar dari hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka berhadapan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan harta yang dimiliki bersama mereka. Jadi itu sebenarnya yang berlaku. Tindakan memecat pasukan peguam dikatakan kerana ya atas perbezaan pandangan dalam mengendalikan kes pendakwaan yang sedang dihadapi oleh Daim dan juga istrinya ini. Jadi semalam juga pihak ISPRM juga telah pun membuat satu pendedahan terbaru, ya, dikatakan ya aset di luar di pesisir luar, ya, sehingga 200 juta ringgit sahabat-sahabat semua baru saja ditemui dan sekarang ini pihak penyiasat ya sedang menjalankan pengkajian ya tentang aset berkaitan. Itu dia. Jadi sekali lagi kedudukan yang berbahaya kepada pasangan suami isteri ini dan juga kepada bos mereka, ketua bos mereka iaitu Tun Dr. Mahathir juga yang kelihatan semakin meroyan setiap hari ya. Setiap hari ada saja kenyataan-kenyataan untuk cuba mengalihkan perhatian terhadap isu-isu panas ini. Seperti penyiasatan terhadap anaknya kepada kroni-kroninya ini, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi untuk perkara yang kedua, kita beralih sedikit daripada isu-isu panas, tapi kita mau juga memberikan sedikit update ya berkaitan dengan perlantikan siapakah individu yang dilantik sebagai TYT Sarawak hari ini. Jadi hari ini saya memberikan sedikit update berkaitan dengan isu ini kerana dikatakan Agong telah perkenan kurnia surat cara perlantikan. Jadi yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasya akan memberikan perkenan perlantikan yang di Pertuan Agong yang di Pertuan Agong pelantikan yang di Pertuan Negeri Sarawak iaitu TYT Sarawak yang baru. Jadi istiadat pengundian surat cara perlantikan itu bakal berlangsung di singgasana kecil Istana Negara pagi tadi ya menurut atur cara istiadat berkenaan yang dilihat harapan diri
keberangkatan tiba Sri Paduka dijadwalkan sekitar jam 10.30 pagi ini. Istiadat pengurnian surat cara pelantikan yang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak itu akan turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dan juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Pelantikan TYT Sarawak baru yang ke-8 itu menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud yang telah 3 penggal menduduki jawatan tersebut. Ya, itu dia. Jadi, siapa sebenar sahabat-sahabat semua ya yang dilantik menjadi Yang di-Pertua Sarawak? Jadi ini yang saya mau kongsikan dengan kelanjutan ya kepada info sebentar tadi. Jadi Wan Junaidi, siapa yang tidak kenal dengan Wan Junaidi, mantan bekas Speaker Dewan Negara ya, telah pun meletak jawatan dan sekarang ini dilantik Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang baharu. Itu atas perlantikan ataupun perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi bekas Yang di-Pertuan Dewan Negara ya, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa hari ini. Wan Junaidi menerima surat cara pelantikan itu daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasya dalam istiadat pengurnian surat cara pelantikan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Belairung Kecil Istana Negara Kuala Lumpur pagi tadi. Turut berangkat ialah dalam istiadat itu adalah Raja Permaisuri Agung Tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Wan Junaidi berumur 77 tahun dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak mengikut perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 hingga 26 Januari 2028. Pelantikan Wan Junaidi adalah bagi menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu selama 3 penggal yang bermula 1 Mac 2014. Pada istiadat sama, Wan Junaidi turut dikurniakan darjat kebesaran Sri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran Tun. Istiadat pengurnian turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Abang Jo dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Turut hadir juga adalah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri serta Timbalan Menteri Kesihatan Lokanisman Awang Sauni. Jadi Wang, kalau sedikit ya, biodata berkaitan dengan TYT baru Sarawak ini dilahirkan di Kampung Pendan kini Sardong Jaya, Sarawak pada 1 Februari 1946. Dia menyertai polis di Raja Malaysia pada 1964 sebelum berkhidmat dalam pasukan polis Sultan dari 1968 hingga 1973. Dan dalam tempoh itu dia pernah bertugas di kawasan keselamatan Rajang. Wan Junaidi mula berkecimpung dalam arena politik pada tahun 1990 ya, selepas memenangi kursi Parlimen Batang Lupar dalam pilihan raya umum ke-8 yang dipertahankannya untuk 2 penggal seterusnya. Sebelum berpindah ke Parlimen Santubong pada PRU yang ke-11 2004 yang berjaya dipertahankannya untuk 4 penggal berturut-turut sehingga tahun 2022. Di peringkat persekutuan, anak jati Sarawak itu pernah menyandang beberapa jawatan menteri antaranya Timbalan Menteri Dalam Negeri 2013 hingga 2015, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, selain Menteri di Jabatan Perdana Menteri tahun 2021 hingga 2022. Dia juga pernah dilantik Timbalan Speaker Dewan Rakyat dari 2008 hingga 2013 dan Yang di-Pertua Dewan Negara. Sedikit biografi dan juga perjalanan ya dari kerja hinggalah ke sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Itu yang terakhir sahabat-sahabat semua. Alright. Ya, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat semua ingin memberikan sebarang komen ya berkaitan dengan perkara yang pertama tadi ya, Daim dan juga istrinya memecat ataupun yang menukar peguam mereka. Kita tidak tahu kenapa dinyatakan kerana ada perbedaan pendapat, tapi mungkin ada sebab lain. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.